Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia Allah, dapat sama-sama kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan amal ibadah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memberkati majlis dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi pengisian tazkirah maghrib kita ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu yang ada di tempat tuan-tuan ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, sebab ada di kalangan masjid-masjid dan surau-surau yang diimarahkan oleh Allah, oleh kita pada hari ini, rumah-rumah Allah ini yang diimarahkan oleh kita pada hari ini banyak. Tapi ada juga di kalangan umat Islam, di kalangan kita sendiri ini tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hadir mai mengaji, kadang-kadang hadir bersama dengan kita, tapi dia hadir itu dengan erti kata benda yang lain, bukan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berlaku di satu masjid pada baru-baru ini, dalam mesyuarat agungnya, seorang jemaah yang saya tanya dia hadir ke kuliah-kuliah selalu, dia berkata dia mai. Apa yang dipertikaikan oleh jemaah ini adalah majlis ilmu yang terlampau banyak. Itu yang dia bertikai. Apa alasan dia? Menghabiskan duit masjid. Astaghfirullahalazim. Ada juga makhluk hak jenis ni tuan-tuan. Dia kata apa manfaat yang depa ni dapat, jemaah dapat daripada majlis ilmu hak banyak ni, dia kata. Apa manfaat, apa faedah? Dan orang ni saya tanya, siapa? Orang biasa-biasa sajakah? Orang yang macam mana? Rupanya dia adalah seorang yang bijak pandai, sebab mempunyai PhD, pangkat doktor diberikan, tapi dia jahil agama. Hatinya tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah. Hidayah ada, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dah kepada Allah, tapi dia tidak menjaga iman itu. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedihlah kita dengar ada di kalangan yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan apa yang berlaku di masjid yang baru saya hadir saja kali pertama,
pada hari ini. Begitu juga keadaan dia. Imam kata kita panggil ustaz untuk mengimarahkan masjid ini untuk tujuan memberi ilmu, bukan tujuan nak mengatakan orang. Bermakna di situ pun berlaku. Jadi alasan mereka ni, ustaz-ustaz duk mai kata kat depa, duk mai kata kat siapa-siapa, duk mai kata kepada orang yang mereka sayang, mungkin yang mereka sanjung. Ini keadaan yang berlaku. Jadi imam kata memang betul lah, kita nak panggil, nak kata kepada manusia. Dia kata tak ada satu haiwan pun dalam masjid kita. Mukadimah Tok Imam tu lah pagi tu. Tentuan keadaan ni, kita memang nak tegur dan nak berbetul manusia. Nabi diutuskan untuk membetulkan bangsa Arab Quraisy yang telah pun sesat pada ketika itu, yang tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak berlaku di sini, tidak berlaku di tempat kita ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada sidang jemaah sekalian untuk sentiasa rindu dan kasih kepada majlis ilmu ini, kerana ini amal soleh. Ini tuntutan agama. Utlubul ilma faridah. Tuntut ilmu ini wajib. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, suruh belajar. Tentuan, jadi kita mai belajar. Walau macam mana pun kita nak ada di kalangan jemaah kita ni memang betul-betul kasih kat majlis ilmu. Dan bila tak ada, dia nak rindu. Satu tempat ustaz tak mai, panggil saya pi, kebetulan 30 bulan tak ada kuliah. Apa yang berlaku? Dia jemput ni lewat sangat, dekat-dekat nak maghrib. Saya kata dan ke ni? Tak apa, dekat dia kata. Saya pun terekam pi lewat juga lah sampai. Apa yang berlaku ni, anak jemaah yang memang tempat ni majlis ilmu penuh, banyak. Dia jemu kah? Bahasa kita ni cemui. Jemu dah mengaji. Mungkin lah kot. Sebab bila dengar kata ustaz tak boleh main, seronok. Dah seronok. Dengar ustaz tak boleh main, dia pun seronok. Lega nak balik, nak cunggit dah. Satu tiga tengok saya sampai. Allah, ada ustaz main. Tapi hang nak cunggit, dia cunggit juga. Nak cunggit, dia cunggit juga. Tu dia. Makna sampai tahap dia tidak ada rasa kerinduan, keasyikan nak duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan sang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbahasan majlis ilmu ni, malaikat menibarkan sayapnya mendoakan kepada kita semua yang duduk dalam majlis ilmu ini, ikan di laut, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ni, sama-sama minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Banyak lagi lah, Allah angkat darjat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang ada ilmu ni, orang yang main duduk dalam majlis ilmu ni, bila dia reti agama, Allah angkat darjat dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi depa nak lari daripada majlis ilmu. Lambat ustaz tak main, depa nak cunggit ah. Ni berlaku. Saya pun dalam bulan ni masuk bulan Rajab ni dah mula nampak yang kata kita berdoa, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa balighna Ramadan. Keberkatan bulan Rajab ni Allah tunjuklah sikit-sikit bahwasanya bila tidak ada keberkatan daripada tempat itu ke, orang itu ke, maka dia ni nampaklah Allah mungkin nak tunjuk dekat saya ke, ataupun apa-apa yang berlaku ini ada hikmah dia. Di antara jemaah ini masih perlu banyak muhasabah, banyak dinasihati. Kita kesianlah kat dia kan. Mana keberkatan bulan Rajab ini dia minta tapi tak dapat.
sehari dua ni. Hari ni baru 4 hari bulan. Tapi alhamdulillah tadi majlis yang kita buat, jom baiki solat, tuan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat sambutan nak berbetul sembahyang. Tapi muslimat sajalah, penuh surau, ramai. Kita jemput Ustazah Cik Nazrah binti Yusuf yang dalam Kedah FM yang selalu ada tu. Jadi benda-benda yang kadang-kadang bila dia mengajak ni, bila mai kita buat klinik solat ni, orang tak mai mengaji sebelum ni pun dia mai. Sebab kita buat waktu siang hari Ahad, dia pun mai. Dari segi situ ustazah dia boleh sentuh sikit-sikit. Maknanya banyak benda yang mereka tak tahu pun dah. Yang mandi wajib guna ayat kolah. Hak di rumah kita rumah taman, kolah besar mana? Tak cukup 2 kolah, dia tibah tu. Dia tak tahu ayat tak cukup 2 kolah. Selama ni macam mana? Sembahyang dia macam mana? Mak bersuci tu pun dah dia gagal lah. Ada hikmah dia kita buat program-program yang sebegini rupa. Selain daripada majlis-majlis ilmu yang sedia ada, kita nak membantu ahli masyarakat kita, umat Islam yang walaupun dia Islam tapi bila dia tak ada ilmu, ibadat dia tidak takut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia beribadat dalam keadaan dia tak tahu. Dan bila dia tak tahu, dia tak mau nak belajar. Jadi hari ini bila dia belajar, baru dia tahu kata dia tak tahu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu ni kita terus insya-Allah akan berlangsung sampailah kita mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk di dalam kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampailah masuk ke dalam kubur. Jadi janganlah kita walaupun kita dah ada ilmu, kita dah tahu dah, kita dah hati dah, kadang-kadang kita mai dengar itu pun dah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kelebihan duduk dalam majlis ilmu ni kepada kita bersama. Jadi insya-Allah tuan-tuan mungkin dah lebih alim daripada saya. Ada mungkin yang dah hati dah sebab kita belajar lama dah. Walau macam mana pun sebagai tazkirah, peringatan pada kita semua pada malam ini. Jadi kita masuk di dalam tajuk Tauhid Uluhiyah. Artinya Tauhid Uluhiyah ini tauhid yang mana kita nak mengesahkan Allah ini pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya Allah Taala ketunggalan Ia, satu ya, pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Ketunggalan Ia ni maksudnya apa yang disuruh oleh Allah ni untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Allah suruh beribadat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu ni disuruh untuk melakukan ibadah ini, apa-apa yang Allah Ta'ala suruh ni, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini kita nak kena jaga. Mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata kerana agama Allah, sebab disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Apa dia yang dikatakan dalam kitab yang kita guna pakai ini, anak kunci syurga dalam bab aqaid al-iman, semayang. Maka tiada kita semayang ini melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat. Bermula setiap amalan itu bergantung pada niat. Niat kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang kita mesti sebut lillahi ta'ala. Aku solat maghrib, fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Aku puasa kerana Allah Ta'ala.
Dan janganlah kita ini sujud melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang hari ini, sebab tu diingat-ingatkan kita berulang-ulang kali supaya tiada kita sembahyang melainkan kerana Allah. Bila disebutkan oleh tuan-tuan guru, oleh para alim ulama, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala ni. Nak habaq kat kita, ada orang yang beribadat bukan kerana Allah. Ada orang yang sembahyang bukan kerana Allah. Dia sembahyang mai ke masjid ada tujuannya. Dia mai tu kena nak jawatan contohnya. Sebab bukan tak berlaku, ada pernah berlaku dan sedang berlaku keadaan ini. Bukan kata dah habis dah, sedang berlaku, pernah berlaku. Dia mai tu kena nak berebut jawatan imam. Contohnya, imam lah ni dapat allowance 750 banyak. Berebut. Tuan-tuan, kita tak mau berebut. Ada tempat yang berebut nak jadi imam pasal allowance ni saja. Jadi dia mai tu kena nak jawatan ni. Tu imam mati, dia kata peluang 750. Dia mai duk menonjolkan diri dah. Tuan-tuan, ada berlaku yang ni orang yang jahil, orang yang dia buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu jawatan tu dia nak tanggung, hui, bukan kerana 750. Berat. Bahasa kita ni berat nak mampu tanggungjawab. Jadi tu imam duduk depan, dah tu ada jawatan pula diiktiraf secara rasmi lagi lah. Allahu akbar. Macam-macam segala-galanya nak kena tanggung. Makmum buat salah, buat silap, apa yang berlaku ni kita nak kena ambil tahu juga. Tidak kita tanggung. Tu yang kita duk peringat, tu imam ni kena peringat selalu. Tak boleh nak buat apa, kita pun tak ada macam mana nak buat, tak ada cara, maka kita buat majlis ilmu macam ni, nak peringat kepada sidang jemaah tentang betul dan salah mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia yang sembahyang bukan kerana Allah ni ada nak jawatan, nak jadi pengerusi, jadi dia pemai. Dia pemai dapat pengerusi tu, siaplah. Dia lagi sombong. Dapat jawatan, dapat tak mai pun ada. Mai waktu mesyuarat ya pun ada. Ni berlaku sebab ada masjid yang saya pergi, dia pun cerita macam tu. Dululah pernah berlaku. Tak pernah dia mai. Dah ada jawatan tak pernah mai terus. Sebelum tu mai, masa mesyuarat mai, sebelum nak mesyuarat mai. Mesyuarat agung lah, nak buat pelantikan. Ini keadaan yang berlaku. Dia mai sembahyang ni, niat dia dah tak betul. Dia dah tunjuk, tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena jaga sembahyang kita ni, sujud kita melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dengar wasiat daripada Luqmanul Hakim dalam bab ini lain daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya reti pesan awal siap-siap. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik ke Allah. Jangan syirik ni, jangan menyekutukan Allah dengan apa-apa pun. Sujud, buat apa pun kerana Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat yang diguna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk kepada kita seorang hamba yang Allah Taala bagi hidayah dan taufik kepadanya untuk mengajak anak dia. Yang pertama dia ajak supaya jangan syirik ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dengan apa jua sekalipun. Dalam tambah-tambah dalam bab ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita dengar ustaz kata betul lah,
nak latih anak-anak sembayang, pergi sembayang, abang sembayang, ayah bagi RM5, bagi duit. Selalunya puasa selalu dapat duit. Budak-budak juga seronok, puasa sehari dapat RM10, 30 hari 300, dia kira duit raya. Jadi dia buat tu kena duit, buat kena duit lah. Tapi kita nak ajak, kita kata ni didikan supaya dia faham, sementara dia nak faham. Tapi ada setengah di kalangan para ustaz kita kata janganlah nak buat gitu, ajak didik bagi betul. Kalau tidak, takut dia ni daripada kecil duk nampak habuan benda, jadi esok dia nampak tak ada apa untung, dia tak main. Ini pun satu hal juga, bukan tak boleh, tapi kita takut salah dari segi pemikiran anak itu. Dia buat dah jadi terpesong sikit kena niat nak dak habuan yang dia nampak. Pahala memang tak nampak, pahala Allah sembunyikan di kalangan perkara yang gaib, tak nampak. Mana hak ni nak kena tanamkan, nak bagi didikan agama, nak ajak dengan didikan agama, nak ajak anak ni supaya jangan mensyirikkan Allah. Sebab tu Luqmanul Hakim ajak anak jangan syirikkan Allah ni, makna dia kita nak kena ajak anak ni dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak tanamkan sifat tauhid ini dalam diri anak-anak ni lah, nak kena jaga. Tu suruh kita ajak siap-siap daripada awal ni tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Upin Ipin tu pun ada, bagus juga tu, dia ajak tu. Adalah faedahnya daripada kartun Ultraman. Ultraman anak saya tengok dengan saya kena tebu. Ni senang. Budak kecil pun Allah, baru kecil-kecil pun pandai lah, dengan handphone, dengan apa semua ni dia tahu. Nak buka YouTube, nak buka apa semua, cari Ultraman lah apalah. Dengan kita pun sekali lagi dia buat style tu, lawan dengan raksasa, kita jadi raksasa. Nah ya. Tapi Upin Ipin tu adalah faedah dia juga tuan-tuan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bab-bab tertentu lah ada akhlak dan moral yang diajak, walaupun ada sikit-sikit yang tak kena ke apa tu, ambil hak baik lah. Banyak juga hak baik. Tambah bab puasa, kalau bab puasa dulu kita duk tengok, duk ulang-ulang hak tu, depa pun jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ajak dengan wang ringgit dan sebagainya. Bila dididik dengan wang ringgit dan sebagainya, jangan kena hak tu. Jadi itu antara didikan yang ada. Ya tuan-tuan, dan dilarang lagi jangan kita bernazar melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bernazar kena apa ni? Dapat anak bernazar. Bernazar kena sesuatu yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bernazar ni nak bagi kat tok nenek. Kononnya tok nenek ni lah yang bagi rezeki kat dia. Dia berjaya ni dengan sebab tok bomo ni lah jampi pensil ke apa. Dia pun buat kenuri ke apa, sembelih lembu, sembelih apa. Tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia hari ini yang bernazar pada hari ini bukan kerana Allah pun ada. Tapi hak tu tak apa lagi lah, kita tahu dah orang jenis tu bernazar, kalau aku dapat ilmu kebai ni nak kena sembelih ayam jantan ke, warna putih pula, darah dia tu kena lomok di badan pula, macam-macam pokok ni. Jadi syirik lah kadang-kadang setengah tu. Nazar ni, aku dapat anak, aku dapat kerja, nak buat kenuri sikit, hantar mai surau, nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang Allah Taala bagi. Dia mesti kena Allah tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab ini pun
Setengah-setengah tu kenuri ni dia mai, kadang-kadang dia ingat orang surau masjid ni lapak kenuri tu. Dia mai tinggal macam ni, kita ni macam lapak kenuri. Kadang-kadang mai tinggal tepi pintu. Kadang-kadang tak tahu hak siapa bulang kotak. Adalah dia packing siap-siap nasi ayam. Ada geng jemaah pun tengok-tengok, weh nasi tomato. Hak jenis gutu pun ada juga. Oi nasi tomato dia pun terekam 2-3 orang. Kadang-kadang saya larang kok. Betul hak siapa ni? Tak tahu hak siapa. Tuan dia siapa? Kita pun tak tahu tuan dia siapa. Macam mana nak makan? Mai guni ya. Kita bukan jenis lapak ni. Mai lah bagi beradab sikit. Nak buat kenuri pun kalau dia bernazar apa pun, hang nak bernazar ni kena siapa? Kena Allah, kena siapa? Hang nak buat kenuri pun, mai tinggal kutu ya. Tak ada apa-apa pun. Selalu kutu. Tambah-tambah dia ingat kita monyet mai tinggal pisang. Bukan sikat. Satu tandan tu kau. Gantung dekat garaj basikal tu. Dekat garaj motor. Satu tandan pisang. Bagusnya jemaah tengok pisang. Alah orang buat kenuri ustaz, makan biar. Allah, tak ada saya kata, saya tak tahu. Dia ni buat kenuri nazar apa kita tak tahu. Ha? Nazar apa kita tak tahu. Ha, cek. Loh, dia menang nombor ekor. Ha, mampu. Dia kata aku menang nombor ekor ni, kata aku buat kenuri pisang orang tak pergi masjid. Ha, jenuh. Hampa bekat makan dah. Hampa tahu lah siapa dia ni. Kawan-kawan dia main habaq kita kenal dia ni siapa? Ahli jemaah surau kita, masjid kita ke? Dia ni jenis orang semayang ke tak? Jenis orang ada buat kerja lagu mana? Tak tahu betul sungguh ke? Memang dia bernazar sungguh, dia menang nombor ekor, main judi menang ke apa ke? Dia main buat kenuri pisang sungguh, tandan tu menang banyak. Siap sembelih kambing lagi ke? Nazar dia tu kena dia buat maksiat, dia buat gitu. Oi kata haru. Trend ni kita tak tahu. Umum waktu Jumaat pun dia jadi apa tu lah. Makna dia hadap hantar ni tak main sembahyang Jumaat kot. Mungkin dia pergi kerja tempat dia, wallahu alam lah, hari Jumaat tu kita tak tahulah, dia tak sampai mesej ni kat depa. Jadi kita suruh beradab. Ada imam, ada pengurusi. Mai habaq elok-elok. Saya ada nazar nak buat kenuri di surau. Saya ada nazar nak sembelih kambing, minta tu imam mai sembelih. Bagi elok sempurna nazar saya ni. Kemudian masaklah, makanlah. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah bagi anak kat saya? Lama dah tak ada anak. Allah bagi saya dapat kerja. Allah bagi rezeki naik pangkat kat saya. Tuan-tuan, ini orang hak bernazar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku naik pangkat ni, lulus temu duga ni naik pangkat, nak sembelih seekor kambing contohnya lah. Pasal gaji naik tinggi, maka dia pun buat kenuri, sembelih seekor kambing, seekor lembu, seekor unta, tak kira lah apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dah baca dah ayat yang kita sebut, apa-apa yang Allah Taala perintah ni, ibadat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kamu dan kita ini sekutukan Allah dengan yang lain pada ibadah kita. Sekutukan Allah. Jadi kalau kita tengok dari segi perbuatan orang Syiah, mereka letak batu di depan. Malam-malam saya tak perasan, kadang-kadang mereka pergi Mekah pun ada letak batu Karbala. Dia akan cium batu tu, sayang batu tu. Ada kaedah dalam kan. Jadi kita takut ini pun satu benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar, kita pun disebarkan dengan apa? Jangan sembah kotak hitam. Itu antara fahaman salah orang yang bukan Islam terhadap kita. Kita bukan sembah kotak hitam. Sebab tu nak kena betul niat. Niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sembah kotak hitam, bukan sembah Kaabah, bukan sembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menyekutukan apa pun dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sekutukan Allah dengan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak pada hari ini sekutukan ni bukan nanti pergi sembah berhala, pergi sembah patung. Tuan-tuan,
Tapi dia mai ni buat yang kata sekutukan ni, sampai tu imam ni pun takut jadi syirik, riak tu pun bahaya juga. Imam baca sedap hari tu, terlintas dalam hati dia, aku baca sedap macam Imam Masjidil Haram. Tuan-tuan, niat terlintas ni, dah pun melakukan satu perbuatan, lintasan itu berbangga dengan bacaan dia, nak mendengar-dengarkan tu kena bagi orang pujian, tak kau orang akan puji, dia rasa naik satu perasaan macam tu, cepat-cepat kena potong benda tu. Ni syaitan dah mula nak bagi kita riak. Berlaku tuan-tuan, bukan tak berlaku, dia mai. Tapi kalau kita mengaji, kita tahu benda ni salah, maka kita pangkah setiap. Ar-riya' fa huwa syirkul asghar. Riya' ini syirik kecil. Syirik juga nak kena jaga. Dosa yang berlaku ini, orang yang riya' ini dalam ibadat ini termasuklah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa orang yang duduk masuk dalam neraka ni fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Orang yang riak dalam sembahyang dia, nak menunjuk-nunjuk. Sembahyang pun boleh masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala sebab dia ada perasaan riak tadi. Dia lalai dalam sembahyang dia. Dia ingat benda yang lain. Dia buat bukan tujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia buat ini kerana wang ringgit kah ibadat itu? Nak dapat habuan dunia, nak dapat pangkat, nak dapat kedudukan. Sampai tahap tuan-tuan, musim pilihan raya pula, kita tengok nak meraih undi pun kadang-kadang dia sanggup masuk dalam masjid. Kadang-kadang kita takut berpura-pura. Jadi kita kena pesan lah, tak kira belah mana pun tuan-tuan, sekalian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mai selalu. Jangan duk main bermusim. Lah ni tak nampak batang hidung, surau pun tak nampak, padahal kadang-kadang duk dekat kita ya. Tapi bila dekat nak dapat habuan ni, nak perlukan sokongan kita, baru buka mai, baru buka ada mai sembang dengan kita, mai duk makan dengan kita, mai berjemaah dengan kita. Tak pernah mai subuh tiba-tiba ada. Kita tahu lah tu. Kita sendiri pun tahu dah ni ada apa ni. Kita tahu dah dia buat ni kena apa. Tengok-tengok dia tumai bagi tu, ni ada apa-apa ni. Pasal apa? Tak tahu saya nak buat kenduri sambut puasa. Tahu dah. Tak pernah dia mai pun, tiba-tiba dia mai. Subuh waktu tu. Subuh ada, maghrib ada, dia mai waktu sembahyang ni. Zuhur asar tak ada, pergi kerja. Rupanya ada niat nak buat apa tu? Dia nak kenduri kahwin anak dia. Patut dia duk mai. Tuan-tuan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini buat bukan ibadah ini kerana niat yang tak betul. Niat kena bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang faham yang mengaji ni tak apalah. Tapi yang di luar sana tu, yang tak mau mengaji, benda-benda ni masih berlaku, masih berlangsung. Dan dalam kitab kita ni juga kata jangan kita menyembelih korban melainkan kerana Allah. Adakah orang buat korban bukan kerana Allah? Ada lagi. Aku duit banyak, aku mampu 10 ekor aku boleh buat. Nampak? Pasal apa? Dia buat tu kerana dia duit banyak. Dia nak tunjuk, kata dia orang kaya, dia duit banyak. Bukan dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni saya pernah jumpa orang jenis ni, tuan-tuan. Dia bercakap jenis tu, aku ada duit dia dah 10 ekor aku mampu buat dia dah. Aku tak kisah, tolong cari dia dah, pergi cari lembu bangsa aku bayar. Ni jenis ni.
Jadi kalau musim-musim juga ada juga orang buat ni, hantar masjid sana, hantar masjid sini, buat korban ni lah, nak menyembelih korban, hantar. Kadang-kadang hantar ni pun awal 2-3-4 hari ada satu masjid berlaku ni, hantar awal 2-3-4 hari, siapa nak jaga lembu tu, dia nak hantar. Sebab itu kadang-kadang ni berlaku pada orang-orang politik lah, dia hantar habis, tujuan tu nak buat ibadat lah, korban, tapi kadang-kadang ada niat ada hal lain. Dia nak jaga, tapi dia pergi, dia bagi. Dalam sekali tuan-tuan, di antaranya yang berlaku kena kepada pak saudara saya sendiri. Depa ambil tak bayar-bayar, 16,000 tak bayar, lembu korban dah. Macam mana ibadat tu? Ibadat tu jadi macam mana? Angkat je beli benda ni, pakai orang tengah yang main kira, dah tu duit tu tak bayar. Saya pun tak mau sebut lah siapa kan, tapi ni orang-orang jenis ni orang-orang kaya, orang-orang ada duit, orang ada pangkat, ada kedudukan, tapi mereka menyalahgunakan ibadat ni bukan tujuan nak menyembelih korban dan sebagainya. Bila musim korban ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak dapat sokongan, kerana nak kekalkan dia punya pangkat, kedudukan, title dia sebagai siapa pun di tempat tu. Tu dia marah. Ni pakai bateri tu, pekat tak banyak keadaan belakang lah. Speaker ni dah mengaji dalam gelap. Ada switch plug mana-mana ni, trip. Dia trip tak mana-mana kot, kilat tak ada dah. Tak apalah, kot kena sabotaj ke, tegur ni apa, mana nak tahu kan. Sudah kena sabotaj, tunggu dah, ada trip ni. Tapi tak apa, nampak ni. Maintenance punya orang kena tengok. InsyaAllah tuan-tuan tak apalah. Ujian malam ni, InsyaAllah. Dia suruh kita jimat elektrik, okey lah, sebab tu dia padam. Jimat elektrik jangan pakai banyak. Saya kena tambah 150 cagaran, kena pakai lebih. Bukan kena pakai lebih, pasal tarif elektrik naik. Bila tarif elektrik naik, memanglah kita akan jadi lebih kita punya bacaan, lebihlah daripada deposit yang kita bayar sebelum ni. Cagaran, duit cagaran sebelum ni 150 juga. Jadi bila tarif tu naik, bacaan hak yang 1-2 tak apa ginu, hak masuk sampai 4 baris lah ni bacaan di bil tu. Hak 3-4 tu yang tinggi. Kita tak salah kat orang hak kerja TMB, depa ndak pergi maki kat orang hak duk cek meter, kesian kat dia. Bukan kerja dia. Dia kata naya saya duk kena lalu dia tu. Depa marah kat saya. Hak kamu duk cek meter tu. Dia hari tu dia meluah perusahaan. Saya sembang dengan dia lama lah. Dia kata saya yang duk kena dia tu. Saya kata bukan saya yang bagi naik. Orang atas dia kata. Orang yang ada kuasa yang bagi naik. Saya tak ada, saya kerja dia tu. Dia pun suruh mai cek kerja saya, cek meter saya cek. Betul lah kat dia. Dia pun tak mau. Dia pun kena juga. Dia pun ada pakai elektrik kan. Tapi saya tak bayar lah, baru kena. Cagaran kena tambah 150 sebab pakai melebihi had. Mana pakai dah jadi 200 lebih.
200 lebih tu sebab tarikh tu jadi tinggi. Bacaan yang ketiga keempat tu berapa persen lah ni? Saya lupa berapa persen tu, dah tinggi. Hak tu yang banyak orang. Yang tu yang melambung bil tu pasal tu. Hak tu dia kira aku tu. Jadi bila kira aku tu memang tinggi semua bil kita. Bila tinggi bil, kena pula cakaran tambahan. Memanglah cakaran tu boleh ambil balik, tak apalah, tapi kena nak tambah tu lah. Kena orang ada duit tak apalah, orang tak ada duit dia kata padan lah, dah pakai lebih dia kata, rumah hampa pakai lebih, hampa ada duit, padan lah. Orang jenis cakap aku ni hak sokong juga ni, hak sokong juga dia kata aku tu. Dia kata memang kena padan lah, hampa kena dia dah, hampa pakai lebih, hampa orang ada duit, dia pun tahulah kan. Jadi hampa mampu kena bayar dia. Itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni tak kira lagi GST dan sebagainya lepas ni. Teruk dah kita. AES tangguh kita. Kalau buat juga Allah Akbar, lagi teruk kau kita. Orang ada duit pun jadi miskin tu. Tak sebelum ni kira bukan kita ni miskin. Kira kita ni orang yang sederhana, wasatiyah. Lepas ni semua naik, GST ada, EES kena, macam-macam cukai apa semua, tarikh elektrik naik, barang naik apa semua, jadi miskin dah kita. Kategori miskin boleh terima zakat. Tuan-tuan, betul kan? Pendapatan kita dah jadi sikit, taraf hidup tu tinggi, maka kita termasuk dalam golongan yang pendapatan dia tidak dapat menampung perbelanjaan dia seharian. Miskin lah tu. Boleh mohon kepada kebajikan masyarakat dan bantuan zakat lepas ni tu. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan ni berlaku wallahu alam. Sidang jemaah, ni kita nak habiskan tajuk kita ini, dan jangan kita menyembelih kerana hantu tok khamat dan tok nenek. Saya dah sebut dah tadi, sebab tu dilarang. Sebab ada orang menyembelih ni kerana hantu tok nenek, kerana ilmu silat ada belajar, kerana satu ilmu yang dia nak. Yang kita duk tengok cerita hantu tu betul ada berlaku, cuma olahan cerita hantu tu lah dia buat tu kan, komersial lepas tu nak tunjuk tuan-tuan. Jadi dia kata jangan kita harap melainkan Allah Ta'ala. Kita nak mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan kita takut. Al-khawf bil jalil, kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan kepada Allah. Allah saja yang kita patut takut, bukan kat benda yang lain, makhluk yang lain, manusia, kepada benda yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan kita minta tolong melainkan akan Allah Ta'ala. Ni minta tolong kat orang tu, minta tolong kat orang ni, tak ada siapa yang boleh tolong. Hampa yang boleh tolong kami. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong kat tok bomo, minta tolong kat tok nenek, minta tolong saja. Tu yang kadang-kadang timbul kita dengar kisah tok nenek tu. Tuan-tuan, depa ajak kita nak kencing ke apakah, tak tahu tang mana-mana dia kata tabik dulu anak cucu nak tumpang kencing. Bila masa ada jadi cucu tok khamat, tok nenek hantu kebayan apa semua ni, nak masuk hutan pun bagi salam dulu, anak cucu nak tumpang masuk. Anak cucu siapa ni? Maknanya dia ni buat benda ni lain daripada Allah Subhanahu, minta tolong nak selamat ni daripada makhluk. Aduh, hantu setan dibuang ke laut, diletakkan ke dalam hutan dan sebagainya, atas keingkaran jin-jin dia bagi kan. Jadi kita ada minta tolong kat makhluk-makhluk yang macam ni, minta tolong kat jin dan sebagainya. Jadi seorang kawan saya lah, cikgu, dia pergi berubat. Jadi tok bomo ni minta tolong nak berubat ni kat Azazil. Kenal Azazil? Azazil ni ketua iblis tu. Hak masa dilemparkan setelah dia ingkar nak sujud kepada Nabi Allah Adam AS, tok bomo ni tarik tangan tu, ya Azazil, tolonglah. Tu dia
Kata dia tanya saya, Azazil tu siapa? Dia pun tak tahu. Apanya? Dia main nasib baik, dia main tanya saya. Azazil tu ketua iblis. Ketua iblis. Yang satu ketika dulu dia juga ketua malaikat. Tapi sebab sombong, engkar perintah Allah, maka Allah lempak dia mai ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sampai hari ini pun dia masih hidup, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia inilah yang nak mengganggu kita beserta dengan keturunannya untuk menyesatkan kita semua. Tiba-tiba Tok Bomo ni panggil, suruh mai bagi bantuan. Tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak periksa pergi cari Tok Bomo, nak dapat kerja cari Tok Bomo, macam-macam. Tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada sembahyang hajat. Tadi ustazah yang mai tadi ni, dia pun buat program sembahyang hajat. Mana-mana jemaah yang ikut peserta tadi nak buat sembahyang hajat, ada hajat apa-apa tulis, dia sediakan satu borang. Sediakan satu borang. Jadi bukanlah dia nak buat, kepada satu ma'had tahfiz, dan sumbanglah kepada ma'had tahfiz ni. Orang dia buat kaedah tu, sumbanglah berapa yang ikhlas nak bagi. Jadi mereka akan buat sembahyang hajat atas hajat para jemaah yang nak ni. Dia buat style tu lah ni. Termasuklah zikir tahlil dalam bulan Ramadan ni dan sebagainya. Tapi hajat tu, dan ada di antara hajat tu akan dibuat di Masjidil Haram, di hadapan Baitullahil Haram, mohon kepada Allah, tempat yang mulia yang berkat. Nak dibawa sampai ke sana hajat itu, berdoa di hadapan Kaabah bagi yang tak dapat pergi. Tuan-tuan, tujuannya minta ke Allah Ta'ala. Islam jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, canggih macam mana pun, apa sekalipun, tak boleh nak lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah, dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu, yakni nabi-nabi yang terdahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyekutukan engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat-ibadat, fardu takdirnya saja batal segala ibadat engkau. Buat atas nama yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan nescaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Jadi bila niat tak betul, sembahyang kena takut kat manusia ya. Kita duk ajak anak-anak kita ni supaya takut. Mai sembahyang ni, sekali lagi ayah tibai, memang boleh rotan mendidik, tapi kadang-kadang keadaan ni diajak, akhirnya didik itu dia jadi benda lain. Dia pukul itu bukan kerana nak mendidik, pukul sungguh-sungguhnya. Akhirnya anak ni jadi takut sebab ayah pukul gila-gila punya kalau tak sembahyang ni. Itu bukan gitu. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, nak kena jaga juga benda-benda ni. Dan akhirnya depa buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cari pengaruh, nak cari nama, nak pujian manusia, buat kerana wanita, buat kerana apa-apa sesuatu yang dia nak hajatkan kepada manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan rugi dunia dan akhirat. Sebab tu dalam kita duk sebut ini, maka doa iftitah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita, berkata olehmu wahai Rasulullah. Bila ada qul ni ditujukan kepada Rasulullah, sebab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kat Nabi nak habaq kat kita juga, supaya kita beramal dengan benda ni, perkara ni, ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Qul inna salati, bahwasanya sembahyangku, wa nusuki, dan menyembelih aku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, matiku, tertentu semuanya
lillahi rabbil alamin, bagi Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam. Kita dah ikrar dah ni. Segala urusan hidup kita, mati kita, urusan apa pun yang kita buat ini, dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iza sa'alta fa'as'alillaha wa izas ta'anta fasta'in billah. Apabila berkehendak engkau akan minta satu, maka minta olehmu akan Allah. Ini dalil yang nak habaq dekat kita supaya buat sesuatu ni, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat kita. Nak cari kapal terbang ke, nak cari apa pun, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita buat benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila berkehendak engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak apa minta ke Allah? Ya Allah, bagilah rezeki kepada aku. Ya Allah, kurniakanlah cahaya mata kepada aku. Ya Allah, ya Tuhan aku, mudah-mudahan anak-anak aku jadi anak yang soleh. Sebab tu disuruh kepada kita ini, nak tidur, anak tengah tidur, tengok muka dia. Ada amalan yang suruh roh anak, suruh roh anak minta ke Allah, ya Allah, aku suruh roh anak aku ni masa dia tidur, roh berpisah sementara. Aku suruh roh anak aku ni supaya ianya menjadi anak yang soleh, taat kepada engkau ya Allah. Kita minta ke Allah. Sebab racun banyak ni anak-anak kita, dengan segala macam pada hari ini senang tergoda dengan maksiat dan sebagainya. Mereka boleh menyebabkan mereka ini lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kena minta supaya Allah istiqamahkan dia, anak kita ni taat ke Allah, taat kepada kita sebagai ibu bapa, ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin-rajin buat masa dia tidur. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang berjaya. Ini antara yang kita boleh buat amal lah, tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ke Allah. Kita dah didik dah, sebab Allah yang nak bagi. Segala-galanya yang kita berkehendak ni, kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak selesaikan sakit kita, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak minta tolong sebab kita sakit, nak minta tolong sebab kita ditimpa musibah, semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu masa orang sakit dibacakan Yasin, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesembuhan. Ada orang yang beramal, dia tak tahu nak buat lain, dia tahu baca Yasin ya. Tiap-tiap hari dia baca Yasin, tiap-tiap malam dia baca Yasin sampai sembuh penyakit dia. Allah Ta'ala bagi niat dia kerana nak sembuh penyakit dia. Nak minta ke Allah, cara lain tak ada, dia baca Yasin. Semudah-mudahan dengan bacaan Yasin ni dia sembuh. Sebab doktor kata tak ada ubat, akhirnya Allah Ta'ala bagi sembuh. Ada yang saya dengar cerita yang diceritakan oleh sahabat-sahabat yang lain lah, berlaku keadaan ni, tuan-tuan. Mana dia nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tolong kepada doktor. Boleh lah, tapi yakin sungguh doktor ni yang boleh sembuh, tak ada orang lain lah. Doktor ni hanyalah perantaraan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab yang menyebabkan dia ni ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bagi sembuh. Yang menyembuhkan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, aku yang sembuhkan kamu, bukan doktor, bukan tok bomo, bukan siapa-siapa. Jadi nak minta tolong ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa urusan kita pun kita minta tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak imarahkan rumah Allah ni pun bukan satu benda yang senang. Berbagai dugaan akan ada, tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita duk buat ni pun surat di surau saya lah baru-baru ni, kita nak bagi mereka reti agama.
Tapi manusia hak jenis sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, di dalam minit mesyuarat agung tu ada tertulis cadangan saya sendiri, supaya mana-mana jemaah ataupun ahli qaryah surau kita ni yang tak mai ke surau, kita tak mau buat tahlil rumah dia, kita tak pi. Kita tak pi. Dan kita akan pesan kepada siapa-siapa yang buat pakej tahlil, ada juga pakej tahlil, jangan pi. Dan antara ada lagi cadangan dia, dan yang tak mai sembahyang berjemaah ni, masjid tak pi, surau tak pi, dia mati esok, kita sembahyang di rumah dia saja. Bukan tak urus, cuma sembahyang di rumah, tak buat mai di masjid, di surau. Sebab waktu hidup pun hang tak mai rumah Allah, hang mati, pasal apa kami nak buat mai? Tu cerita dia, patut lagu tu lah. Oh, dia sebar dalam WhatsApp, ambil gambar minit mesyuarat, sebar dalam WhatsApp, hantar grup-grup atas mai sembahyang ni, hantar mai ke masjid surau ni. Ada yang marah lah. Padahal benda tu minit mesyuarat agung yang lalu, dan pelaksanaannya pun tidak dilaksanakan, tuan-tuan. Terutamanya yang mati ni, sebab banyak tak mati lagi. Taman kita ni muda-muda belaka, kebanyakannya lah. Jadi tak lah. Tapi bila mati mak siapa-siapa lah, dan ada satu orang tua mati tu duduk rumah anak dia, kita pergi urus. Walaupun anak dia tak mai sembahyang surau, tak mai sembahyang di masjid, tak mai Jumaat, saya tak tahu, tapi kita pergi sembahyang, kita pergi bagi mandi, kita urus, buat pi sampai ke kubur dan sebagainya, tak ada masalah pun. Tapi ni antara anak kepada si ibu yang mati tadi ni pun, dia pun terpengaruh dengan kumpulan ni, tuan-tuan. Tapi patut buat subuh, ajak sikit mereka ni, tuan-tuan. Sombong sangat dengan Allah, bukan dengan saya. Saya nak didik mereka, kita ni nak didik mereka supaya reti mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di rumah Allah. Sunnah yang sangat besar, yang Nabi dalam peristiwa hijrah pun buat dulu masjid, tanda, mercu tanda Islam. Jadi masjid ni rumah Allah, termasuk surau ni, masjid ghairu jami' ni. Jadi patut diimarahkan, patut depa mai. Depa tak mau mai. Satu masjid ni memang buat sungguh, mati. Tapi hak ni memang hak kau. Jumaat pun tak mai. Jumaat tu dia nak cabar orang masjid, orang sembahyang Jumaat dia boleh pakai tolong tunjuk rumah dekat masjid. Akhirnya mati, depa sembahyang di rumah, sembahyang di rumah, tak buat mai ke masjid. Masjid Al-Barakah Tikam Batu dulu, tuan-tuan mendengarkan, kubur asing tu lagi kemah. Depa kata masa lepas-lepas buat tu, tuan-tuan, masa tu pengurusi yang lama lah, lepas-lepas buat tu masjid penuh orang. Sebab kita nak didik. Tapi hak tu pun nak kena bancuh dulu pula. Lepas dia mai tu nak kena nasihat supaya dia lekat. Dia mai tu niat pasal apa? Ni niat hak tadi kita abang ni, takut niat tak betul. Dia niat takut tanam kubur asing, malu. Mai kerana tu pada kacau. Tapi dia buat perasing, ni sebelah ni kubur orang hak sembahyang, hak main masjid. Hak ni hak jenis tak sembahyang, tak pernah main masjid. Malu sampai keturunan semua malu. Ni Tok Wan Hang dulu jenis tak sembahyang punya. Mampu. Anak cucu pun malu. Nampak? Sebab duk fikir hang tu. Nanya. Tapi kita masa ni kita boleh buat, tuan-tuan. Bukan tujuan kita nak khenat siapa-siapa, tapi kita nak didik masyarakat kita supaya mai bersembahyang, mai bersama dengan kita, mai taat ke Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tak tahu langsung ada nak main masjid, sampai tak tahu langsung. Contoh yang paling senang kita tengok waktu angkat nikah. Waktu angkat nikah tu, puak-puak hak tak pernah main masjid ni, depa akan mai ikut rombongan pengantin. Tok Naik Khadi angkat nikah dalam masjid. Masa tu kita tahu, tengok depa ni jenis main masjid tak mai. Dengan seluar pendek pun dia masuk dalam masjid. Perempuan hak haid pun masuk dalam masjid. Hak tak tutup aurat, tak pakai tudung pun masuk duduk majlis tu. Buat perkara tak senonoh pula, batal ayat sembahyang dalam masjid tu. Ni cium
Lepas-lepas kat nikah tu. Dalam masjid tak? La ilaha illallah.